Tegak bang, abang tegak bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan juga hidayah dan juga berbagai-bagai nikmat, terutama nikmat yang paling besar kita ni diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidup. Hidup tu untuk apa bang? Hidup kita ni untuk apa? Untuk mentajalikan rahsia diri Allah. Untuk apa bang? Untuk mentajalikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Tu. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah sebab kita memahami tu. Abang bukan semua orang boleh faham. Ada orang dia ingat hidup ni, dia ingat kepunyaan dia. Jadi dia buat apa sesuatu, dia nakkan sesuatu lah. Sebab dia rasa dia ada hak. Itu yang menyebabkan kita gagal memahami. Iaitu apa maksud dia la ilaha illallah. Ni kena betul-betul faham. Kita betul-betul kena memahami, mengimani. Bukan maknanya kita sekadar nak hafal, simpan kat kita punya otak. Ya bang Abang Muhammad Soleh. Tu. Jadi kita betul-betul kena membawa dia dalam kehidupan kita. Kalau kita sekadar simpan, maka benda tu serupa juga. Kita hanya macam seolah-olah mempersendakan. Padahal ini benda-benda yang sangat berharga. Sebab kita sebenarnya adalah penzahiran rahsia. Jadi bukan kita ni bila rasa hidup, kita ni diberi hidup, kita nak memiliki sesuatu hajat. Selain hajat kita adalah lillahi ta'ala, maknanya dia semata-mata. Bila ataupun dia semata-mata, maknanya setiap kehidupan kita ni kita merasakan dia tu. Tempoh hari dah dibagi tahu, kalau kita tak memahami konsep ni betul-betul yang Allah Ta'ala beri pengetahuan ni kepada Rasulullah dan para rasul, para nabi, para wali Allah, maknanya kita ni tidak memiliki apa-apa. Pernah dengar kisah tak bang Ahmad J? Kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus dia ikan selamatkan dia. Allah betul. Dia kat tengah lautan, kena ombak kapal yang ditumpang tu. Bang, pernah dengar cerita bang? Dia betul, maknanya diundi-undi, orang tu kata kapal tu. Siapa yang misal kata diundi-undi, orang yang pandai lah atas kapal tu kata mesti salah seorang kena pukul ombak, salah seorang mesti nak diumbankan ke dalam laut. Jadi undi Nabi Yunus. Orang tak percaya lah pasal muka Nabi Yunus muka orang baik-baik kan. Undi lagi Nabi Yunus lagi. Orang tak percaya, protes juga. Mana boleh orang macam kali ketiga dia juga. Jadi Nabi Yunus kena campak ke dalam
laut untuk nak biar reda ombak kuat sangat kat kapal tu. Jadi tumpang kapal orang tu. Campak. Nabi Yunus kata tak apalah, koridor lah. Campak tenggelam dalam lautan dalam. Kan? Siapa selamatkan waktu tu? Ikan. Ikan besar, ikan macam jos lah, telan. Di dalam tu Allah Ta'ala ajarkan Nabi Yunus apa dia? Doa tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Allah. Aku telah menzalimi diriku. Apa yang Nabi Yunus sedar dia zalim apa? Siapa dapat tahu? Sebab apa dia buat zalim apa? Dia kaum Nabi Yunus berpuluh tahun dia dakwah, seorang pun tak nak ikut. Jadi Nabi Yunus ni jadi macam Farah lah sikit kan. Seorang pun tak nak ikut. 20 tahun lebih. 20 tahun. Kita baru 5-6 hari pun dah Faras. Ini 20 tahun lebih. Tak nak ikut. Seorang pun tak nak ikut. Nabi Yunus bawa diri lah. Tapi dia bawa diri tu nak hijrah tempat lain tanpa Allah Ta'ala punya perintah. Sikit dia silap. Bukan silap dah, Allah nak jadikan cerita kan. Untuk pengajaran kita. Untuk pengajaran kita dengan Allah, apa pun ikut arahan Allah. Belum lagi Allah Ta'ala kata, engkau bertindak begini, kau jangan, kau teruskan aja. Kau terus dakwah aja. 30 tahun ke, 20 tahun ke. Kau jangan, aku dah peras lah. Tanpa Allah Ta'ala suruh pindah kau. Sebab kita tak tahu apa susunan Allah. Tapi Nabi Yunus tu ceritanya dia pergi tanpa arahan daripada Allah. Dia tinggalkan kaum dia. Jadi itu yang dia kena campak dalam laut tu, dikisahkan oleh Allah tadi kan, skrip Allah semua tu. Jadi itu Allah Ta'ala selamatkan dengan doa apa? Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Aku telah menzalimi, tak ada Tuhan melainkan Engkau. Berapa banyak saya tak tahu. Nabi Yunus baca sampai sujud, sampai duduk 3 kegelapan. Gelap dalam laut, gelap malam, gelap dalam perut ikan. Siapa pernah duduk dalam perut ikan? Gelap di sana. Duduk macam dalam kubur. Gelap, panas. Tak pernah Haji duduk dalam perut ikan? Abang? Tak pernah. Abang pun tak pernah juga. Tapi ada orang pernah cakap dengan abang, panas. Dia try dapat ikan besar kan, dia terus duduk kan. Dia nelayan, dia dapat ikan besar, dia terus duduk. Ikan tu besar, dia cuba duduk baring ke apa kan. Memang ikan tu dah mati lah konon. Dia cuba, panas dalam perut ikan tu. Lepas tu gelap dia, bila gelap dia macam dalam kubur. Lepas tu gelap malam lagi. Lepas tu gelap laut lagi. Yang 3 kegelapan dia kena ujian tu tadi. Akhir sekali Allah selamatkan. Tahu makam dia tu. Nabi Yunus dia terdampar kat tepi pantai tu. Tak ada satu tumbuhan pun. Cuma ada satu pokok tu, dia batang dia tu lembut. Itu ya satu. Itu pun Nabi Yunus keluar, dia tak boleh buat apa. Ibarat kita sebut la ilaha illallah, kita kena jadi macam tu. Makam dia adalah lemah longlai, tak boleh buat apa. Nak kunyah pun tak boleh. Dia nak kunyah pun tak boleh. Bang, dia keluar daripada perut ikan tu lemah, tak tahu berapa lama dia dalam perut ikan. Jadi ibarat kelahiran kedua. Begitulah bila kita dah bertemu nanti, kita dah kenal betul-betul Allah, begitulah keadaannya. Bila kita dah kenal Allah Ta'ala di hadapan Allah, ibaratnya lah, kita tak boleh buat apa. Bentik naik mata pun tak boleh. Nafas kita nak naik pun tak larat. Tak larat langsung. Begitulah Nabi Yunus, makam dia tak boleh buat apa. Lemah lemah. Bila Allah bagi kekuatan tu ibarat makanan tu, sebenarnya Allah bagi kekuatan. Hidupkan balik. Mana dia dapat kehidupan kedua?
Dia kenal Allah SWT. Maknanya bukan kenal macam mana, dia dapat kehidupan yang kedua. Kehidupan kedua tu lebih, sebab dia tahu makam yang Allah Ta'ala bagi, lemah longlai apa semua, tak ada kudrat kita. Betul-betul kalau Allah tak bagi gitu, kita tak dapat rasa betul-betul macam mana yang dia kata la tadi, makam tu. Jadi tu pasal kita selalu, Rasulullah kata, perbaharui iman kamu. Jadi du imah nakum akthiru min qauli la ilah illallah. Maknanya banyakkan sebut la ilah Allah supaya kita merasakan betul-betul nanti Allah kurniakan macam mana yang kata tak ada lemah longlai, kebingungan, tak boleh fikir apa. Di situ maknanya di situlah bila dibagi oleh Allah baru kita dapat rasakan semata-mata 100% nafas kita turun naik. Abang? Abang? Nafas kita turun naik, penglihatan kita, pendengaran kita, kita tak ada kudrat. Semata-mata Allah SWT. Dia aja yang menggerakkan kita. Setiap mulut perkataan, kehendak-kehendak, semua kita rasakan dia semua. Tak ada kita rasa satu pun. Cuba, maknanya bukan cuba, kita praktiskan. Praktiskan ni dipanggil tadi murakabah. Murakabah maknanya meniadakan yang ada hanya dia je. Murakabah. Tanpa kita rasakan ada diri kita. Latihan setengah jam pun dah, permulaan ni memang hebat lah. Sebab setengah jam nak jaga tu bang. Abang Muhammad Soleh, setengah jam tu nak kontrol tu bukan senang. Susah. Sebab kita nak menumpukan mata hati kita, makna penglihatan Allah tu yang dalam tu, dia memandang dirinya tanpa tanpa merasa kita ada pandangan. Dia memandang dirinya. Faham tak bang? Tu kita nak olahkan dalam kehidupan kita. Apa dia bang? Boleh tak? Jadi kita cari saat-saat, waktu-waktu yang betul-betul kita nakkan kepada Allah, kita buat. Betul-betul kita nakkan kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Bang? Apa maknanya wa ila rabbika farghab tu bang? Hanya tumpuan kita, harapan kita Allah. Ini ayat Allah ni, setiap satu ayat, setiap satu huruf itu mengandungi banyak makam. Jadi jangan kita ingat wa ila rabbika farghab tu kita dah faham. Kita hanya sekadar boleh baca, tapi faham nak duduk kat, katalah wa ila rabbika farghab tu, macam mana nak jadikan diri kita betul-betul duduk harapan. Harapan kita hanya Allah. Kita ni boleh melihat harapan kita ni siapa? Siapa yang bagi kita harapan untuk kita melihat ni? Abang Muhammad Soleh, siapa bagi kita harapan boleh melihat ni? Allah. Hidup kita siapa yang bagi harapan? Hidup ni. Pandai. Tu. Jadi kita nak duduk situ, selalunya kita tak merasakan kita ni, kita selalu rasa kita. Tapi kita cuba olahkan balik, sebenarnya yang kita ni tak ada harapan tu hanyalah di wa ila rabbika farghab. Dia yang bagi kita harapan untuk hidup. Tadi Nabi Yunus tadi terdampar kat tepi pantai, tak boleh buat apa, lemah longlai, buka mata pun tak larat. Allah bagi kekuatan untuk dia, untuk beri kekuatan tu bolehlah dia. Kalau Allah tak bagi kekuatan, dia lemah, dia, kita dalam keadaan kita sebenarnya tak ada. Itu pun masih rasa ada lagi tu. Dia sebenarnya betul-betul harapan kita dia lah. Dia nak bagi bercakap ni betul-betul dia lah ni. Nak bagi kita tegak ni dia lah. Macam mana kita nak murakabah, musyahadahkan diri kita supaya berada di makam tu? Boleh Abang Mak Jih? Duduk kat makam tu.
supaya tetap hati kita dengan Allah. Tu. Boleh bang? Jadi macam mana kita nak olahkan setiap hari kita? Ya? Tu. Kenapa kita jadi, misal kata kita dapat duduk di situ, mengapa Allah suruh kita begitu? Makna ayat dia kan kita dah selalu Abah sebut selalu dalam Quran, wa qada rabbuka. Qada kita adalah tetap dengan siapa bang? Selalu dengan siapa Mak J? Abang? Wa qada rabb, tetap diri kita hanya merasakan itu. Kita tak memiliki apa-apa. Tapi yang ada sebenarnya hanyalah dia. Macam mana kita nak duduk? Sekarang ni kalau kita tak faham, kita ingat kita ada, Allah ada. Betul tak? Ataupun kita rasa kita aja. Dia bermain antara dua dalam. Dia tak boleh ada dua dalam diri. Ini salah satu. Kejap kalau kita rasa kita ada, kita ada. Kejap dia bertukar pula. Kita pula, Allah pula ada. Kadang-kadang kita merasa ada Allah, ada kita. Ada wujud dua pula. Wala yusyrik bi'ibah. Tak boleh juga. Jadi nak merasa macam mana nak dapatkan makam tu? Maknanya tak merasa memiliki apa-apa benda. Fakir. Kata Rasulullah, aku suka duduk di dunia ni sebagai seorang fakir. Fakir yang macam mana? Fakir yang tak memiliki apa-apa. Hidup pun tak memiliki. Habis itu kamu memiliki hidup tu bukan apa. Maka tu Sayyidina Umar dia kata dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata Sayyidina Abu Bakar memiliki makam yang special. Sebab Rasulullah dah iktirafkan dalam gua tu kan, jangan kau risau Abu Bakar, Allah tu wallahu ma'ah, Allah tu dekat dengan kau. Jadi Abu Bakar dapat. Jadi dekat macam mana tu Abu Bakar dapat? Dekat tu sampai tak ada diri Abu Bakar. Kalau di peperang tu kita lihat macam Abu Bakar ni seolah-olah tak ada risau apa-apa dia. Dia tak ada kirian dia. Sayyidina Umar tengok, ya Allah, betul lah Abu Bakar. Ketika dalam peperangan pun dia tak ada rasa runsing, tak ada apa. Dia tak ada nampak kedirian dia. Itu Sayyidina Umar bagi tahu. Itu makam tu kita nak. Kita dalam keadaan macam ni pun kita rasa diri kita. Macam mana? Sebab pelajaran kita ni jauh daripada apa yang Rasulullah ajar pada sahabat. Dan jadi tak asliah. Kita mengejar kepada ganjaran-ganjaran. Jadi itu kita tak dapat pertemuan dengan Allah dalam hidup kita, rugi lah. Padahal hidup ni pertemuan dengan Allah maknanya kita rasakan dia je. Tu kata Qorib, kata dekat tu, korba tu. Dekat macam mana? Tak ada kita, yang ada dia sebenarnya. Tu makna kesempurnaan dekat tu. Suci macam mana? Suci maknanya tak ada diri kita, yang ada dia. Betul lah tu. Puji yang sampai tak ada puji macam mana, dia memuji diri dia. Tetap juga tunggal juga ke arah dia. Suci, subhanallah, sampai tak ada kita, dia yang tahu mensucikan diri siapa? Allah mensucikan dirinya sendiri, cukup, dia tak memerlukan, kerana dia dah maha suci. Jadi macam mana nak olahkan, itulah kita kena cari skill-skillnya yang Rasulullah ajarkan, yang Allah Ta'ala tunjukkan kan. Skill-skill tu kita kena bawa dalam kehidupan abang. Mak je kena bawa dalam kehidupan, praktiskan dalam kehidupan. Bukan makna kalau kita simpan je, jadikan kitab atau simpan kat otak kita, kita tak amal, kita tak bawa, memang dia akan jadi macam mana? Lebih banyak rosak. Sebab kita simpan, kita tak gunakan, berkarat tak dia, berat tak dia, berat tak jadi dia. Tu. Jadi ilmu tu Nabi dia kata jangan jadikan seperti keldai membawa kitab. Ilmu tu bukan untuk, ilmu tu supaya kita tauhidkan balik. Apa pun ilmu banyak aja ke arah mengesakan, apa pun ilmu banyak mana wadah dia tetap. Jadi jangan disimpan, dia amalkan dengan mentauhidkan, mengesakan Allah. Faham tak bang? Muhammad Soleh? Faham? Jadi kita mengesakan hidup kita ni tak lain, itulah yang manis tiada pahit, iaitu orang yang Rasulullah kata apa abang? Abang cakap orang yang sentiasa mengesakan Allah benar-benar, itu rasa bahagia manis, tak ada pahit. Dia tak risau.
Tak diingat ni macam. Ni kalau kita maknanya masih lagi celaru hidup kita, runsing ni, ni hilang tu, kita maknanya kena cari jalan cepat untuk mencari ketenangan. Kita kata kita hidup bahagia, tapi sebenarnya kita tak tahu bahagia tu macam mana. Tahu bang, bahagia tu macam mana bang? Jadi bahagia tu bila kita merasakan yang ada wujud Allah tu bahagialah. Itu sebab Allah Ta'ala kata, di Allah sendiri panggil, kalau orang bahagia tu dia panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang apa bang? Jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang, hanya itu yang Allah panggil panggilan manja. Sebab apa dia tenang? Irji'i ila Rabbi. Dia kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa Ahmad J? Kembali siapa kepada apa? Dia tak ada diri dia. Maknanya kembali tu mana? Bahasa tu nampak kembali macam dia pada sana datang kat kita balik. Bukan. Sebenarnya kembali tu tak ada rasa dia aja yang ada. Wujudkan balik dia aja yang ada. Tu makna kembali. Macam juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita datang daripada Allah, kembali pada Allah. Tapi sebenarnya bahasa keseluruhan dia adalah kita tak ada pun, yang ada hanya tak ada pergi mana-mana pun. Tak ada dari mana-mana pun. Faham tak bang? Jadi macam mana kita nak aulahkan lagi? Tu. Kita sambung ni anak dia nak makan otak dia tak boleh nak stabil. Nabi bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bertemu kita dengan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menyatakan keesaannya sentiasa, yang mana Allah telah membinasakan diri kita, tak ada diri kita hanya untuk mengesakan diri dia sahaja. Jadi yang membinasakan diri kita pun tu bukannya kita sendiri, tapi esanya dialah yang membinasakan, meleburkan kedirian diri kita hanya untuk mengesakan dirinya sahaja. Seperti mana yang diperbincangkan tadi, sebenarnya seperti yang dikatakan peristiwa Nabi Yunus alaihi salam, maknanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka yang dikatakan menzalimi diri sendiri itu maknanya mengadakan dirilah, maknanya datang ke dirian. Jadi bila datang ke dirian, dia akan masuk semua perkara-perkara maksiat yang ada dalam diri kita, yang ada kelilingi kita, yang ada musuh-musuh kita, dia akan masuk. Jadi memang sebenarnya bahayanya apabila kita mengadakan kedirian. Apa yang Nabi SAW ajar, la ilaha illallah, iaitu nafikan diri kita, tak ada diri kita, hanya isbat esanya sahaja. Itulah yang sebenarnya kunci yang sebenarnya. Jadi benda tu yang diajar bertahun-tahun dengan para sahabat, para tabi'in apa semua. 13 tahun Rasulullah ajarkan, maknanya ketetapan itulah yang Rasulullah nakkan umat-umat dia capai ilmu yang dikatakan mengenal diri, mengenal Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengesakan dirinya sahaja. Siapa yang mendengar ni, dia akan memahami, iaitu mengesakan dirinya sahaja, asyik pada dirinya sendiri, mana tak ada kedirian diri kita. Fahami betul-betul. Jangan rasa benda ni susah ke apa ke. Sebenarnya nak bagi faham ni Allah. Kalau nak difikirkan, saya berceritakan tentang fikiran ni, menceritakan fikiran ni dengan isteri saya tadi. Kita ni berfikir pun bukan kita yang fikir sebenarnya. Kalau kita fikir maklumat ilmu-ilmu semua, maknanya ya Allah jam kita. Jadi memang fikir ni sebenarnya, fikir tu adalah fikir keesaan dia sebenarnya, menghala kepada esa dia juga. Fikiran kita, otak fikiran kita ni pun tak ada sebenarnya. Sebenarnya mana fikiran tu semua, planning apa semua Allah Ta'ala semua, iaitu esanya, iaitu ahad. Ahadun ahad. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah.
Alhamdulillah saudara kita tadi doakan daripada kesucian lubuk hati dia, pengalaman yang diberi untuk mentajalikan bagi dirinya tadi dengan penuh kesucian tadi, kalimat-kalimat turabi yang keluar, bukan daripada kalimat yang lain. Jadi kita hayati, kita akhlakkan, kita budayakan dalam kehidupan kita. Kita ni dah kebanyakannya dah pengakhir zaman ni, banyak sangat kita lihat kalau kita nakkan sesuatu awal tentang kedirian, maknanya nafsu kita nak sesuatu tu mesti nak cepat, mesti nak dapat hajat kita. Itu makna tu nafsu lah tu. Itu maknanya kita nak apa-apa pun cuba perhati. Di situ kita sebenarnya harus bimbang di situ. Sebab kita tak ada rasa bimbang duduk di situ. Kita merasa bila ada rasa kedirian kita tak bimbang. Kita tak rasa takut, ya Allah. Itu pasal sebabnya kalau kita tak cari menuntut macam mana Rasulullah sendiri menuntut nakkan Allah. Menuntut nakkan Allah. Nakkan Allah macam mana? Supaya betul-betul Allah sendiri yang memperkenalkan diri Allah kepada kita. Jadi itu pasal dia tak katakan kenal diri dulu sebelum kenal Allah. Itulah kata. Kita tu nak kenal betul-betul wa ila rabbika farghab tu, betul-betul harapan tu betul-betul dengan Allah. Bukan harapan kita ni cakap wa ila rabbika farghab, tapi harapan kita ke lain. Kalau tak dapat yang lain tu kita frust. Kalau tak dapat Allah Ta'ala, kita macam rasa tak ada apa, tak kisah. Tapi kita mulut kita kata wa ila rabbika farghab, ila Ta'ala, Allah. Tapi sebut tu nama Allah, minta maaf lah. Maknanya saya kata diri saya lah, senang kita. Maknanya kita sebut nama Allah tu masih lagi tak tenang. Sebabnya kita tak faham. Dalam hati kita ni bukan nak Allah Ta'ala, nak sebut nama Allah supaya nak biar selesai hajat kita dapat, kehendak kita dapat. Itu je. Bila dah dapat tu kita sebut nama Allah, tak best balik dah. Jadi kita jadikan Allah Ta'ala ni, kita bukanlah tak boleh minta, tapi kita dah di apa, kita pasal tak apa-apa kenal, kita maknanya kurang kenal Allah, kita hanya sebut. Itu pasal jadi jin tu. Pasal Rasulullah SAW ni malu dengan Allah Ta'ala, sentiasa rasa lagi Rasulullah kenal Allah, lagi yang paling kenal Allah, paling malu dengan Allah Ta'ala. Hingga kan kalau nak mandi pun Rasulullah tutup maknanya. Dia kata, orang tanya kenapa tu, dengan orang tak nampak pun aku lebih malu dengan Allah daripada makhluk. Bukanlah dengan makhluk dia tak malu dengan makhluk, tapi lebih dengan Allah bersembunyi pun lebih malu. Kemaluan tu tadi dia tutup dia. Maknanya apa tu maknanya? Kita kena faham maqam dia tu. Rasulullah sentiasa malu dengan Allah. Ini saya kiaskan dengan maknanya Rasulullah nak mandi, kita mandi pun berbogel, satu helai benang pun tak ada. Kita rasa orang lain tak nampak, tapi kita kata mana-mana pergi Allah ada, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tapi kita tak dapat praktiskan. Malu kita. Bila kita dah tak ada malu dengan Allah, apa harga diri kita? Kan malu tu sebahagian daripada kekuatan iman. Bila dah tak ada malu dengan Allah, nampak benda tu remeh, tapi kalau kita amalkan, dia akan jadi kekuatan iman, keyakinan kita kepada Allah. Nanti dia datang lagi daripada sebab kita jaga tu. Kita jaga mandi, kita pakai kain basahan apa semua, nak salin pun apa, kita tak bagi nampak kita punya kemaluan. Kita tahu Allah Ta'ala, macam tu punya adab. Kita tahu keliling ada yang gaib-gaib, kita jaga itu kan, mana akan datang kekuatan iman Allah bagi. Sebab malu je.
Bila harga diri kita dah tak ada malu dengan Allah, kita rasa dengan orang ya kita nak malu, dengan Allah kita tak malu. Kita solat lalai, kita berzikir otak kita ke lain kan, kita tak ada rasa malu dengan Allah. Aku sebut nama Allah, otak aku ke lain. Allah tahu. Dalam solat lalai, Allah Ta'ala kata celaka, neraka, azab. Allah bukan marah, Allah kata engkau yang buatkan benda tu. Sebab engkau ngadap aku tapi engkau otak kau ke lain. Apa ke lain dia? Ialah lalai, engkau rasa ada diri engkau lagi. Bila ada diri engkau lalai tu, maka akan datang dalam diri engkau tu macam-macam. Bil air lah, bil elektrik lah, nak pergi mancing lah, nak pergi ke pejabat lah dalam solat. Sebab kau lalai pertama adalah kau rasa ada diri kau dalam solat. Macam mana nak mencapai solat? Inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Keberhasilan solat tu kata Rasulullah, kata Allah, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar apa? Tak ada di luar solat pun dia tak ada rasa diri dia lagi. Dia dah tak ada rasa dah. Dia Allah tetap dalam solat tu begitu, di luar solat pun bawa gitu. Tapi kalau dalam solat tu lalai, di luar pun dengan Allah pun dia boleh tipu, kan? Pura-pura, apa lagi kat luar dengan makhluk. Jadi Allah Ta'ala tak nak gitu. Bukan Allah Ta'ala marah. Nampak perkataan tu celaka, neraka wail, azab. Tapi bukan Allah marah. Allah nak tegaskan, jangan buat macam tu. Engkau yang sebenarnya rugi. Aku nak selamatkan kau. Sebab kebanyakan manusia begitu. Jadi jadilah manusia yang insan yang kenal aku. Dia takkan buat gitu. Dia takut. Dia nak ada rasa diri dalam solat pun takut. Entah dia rasa berdiri, dia dalam malam lain dah. Dia rasa Allah yang angkat. Apa yang Allah SWT suruh puji, dia memuji diri dia. Semua dalam tu manis, dia tak kasih lagi diri dia. Itu solat yang sempurna, khusyuk wa tawadu. Kalau orang kata khusyuk, yang pertama adalah menghilangkan diri. Solat tu menghilangkan diri, tak ada. Yang solat tu adalah dia memuji diri dia. Dia tegak berdiri, sifat kudrat dia. Dia yang tegak, sifat qahar dia. Semua sifat-sifat dia tak ada lagi kita dah. Nama kita tak ada dalam solat tu. Tapi kalau itu dalam solat kita tak boleh buat, jangan cerita lah luar solat. Dalam solat pun dia boleh gagal. Di luar solat mana dia nak dapat fana. Dalam solat pun dia tak tahu fana. Dalam solat kena fana, kena leburkan diri, kena tak ada. Habis kau berdiri, itu dah hayat dia, kudrat dia, iradat dia. Ha? Hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakalimun. Dia semua dah. Tak ada engkau dah. Kau tak boleh pakai lagi engkau memuji dia. Tak ada dah. Dia memuji diri. Kau dah tak. Dia menyembah diri, kalam dia. Dia rukuk dengan dia, dia sujud, dia dengan dia aja. Tak ada lagi dah. Ada di depan Allah Ta'ala, ada di kanan, ada kiri, ada atas. Tak ada lagi antara lagi. Dia aja semata-mata dah semua. Tak ada maknanya banyak bilangan, tak ada. Esa semua macam tu. Macam mana kita nak olahkan? Dia pasal kena duduk menuntut ilmu ni. Menuntutkan Allah Ta'ala betul-betul. Menuntut nakkan Allah Ta'ala betul-betul. Bukan menuntut nak apa ganjaran aku, ya Allah, apa mau nak bagi. Itu masih tadika lagi. Bukan saya cakap itu tak betul. Itu maknanya masih lagi dalam keadaan angan-angan. Kita tak kenal diri lagi tu. Masih lagi kita tak ada malu, kita tak ada takut dengan Allah. Tapi kalau kita dah kenal diri, kita bertambah takut, bertambah malu. Akhlak kita dengan Allah Ta'ala, dia akan ajar kita akhlak dengan dia. Maksudnya Rasulullah, akhlak dia kan saya bagi tahu tadi, yang didik akhlak Rasulullah adalah Allah. Itu pasal kita tengok akhlak dia tadi. Kau baling batu, kau caci maki dia apa, tetap aku ni tahu. Tugas aku, Allah Ta'ala kata, mentajalikan rahmatan lil, bukan doakan orang celaka. Itu dia buat macam mana, tu semua perbuatan Allah pun nampak. Aku tetap posisi aku mendoakan. Jelas. Itu makam yang mahmud dan tinggi yang memang kita tak boleh buat. Tapi bila kita dah hilangkan diri kita, dah bukan kita, Allah lah. Bukanlah kata maknanya kita boleh
Tak ada. Kita tak mau. Tapi kita serahkan diri, tak ada di. Kita duduk makan Muhammad. Bukan kita ni Nabi. Kita duduk makan Muhammad, tak ada kita. Yang ada sifat dia. Sifat dia. Muhammad tu sifat dia. Jadi dia dengan dia. Sifat dengan zat dia dengan dia. Af'al dia, asma' dia. Semua dia, tak ada kita dah. Nama pun nama dia dah bertukar. Muhammad dah tak ada dah. Nama Allah dah. Af'al bentuk tak ada. Semua bentuk Allah yang membentukkan. Musawwir. Sifat pun dah sifat perangai Allah dah. Dan keseluruhan tu tadi, zat sifat tu semua dia. Laisa mesti. Jangan kau nampakkan lagi ada. Melainkan nyata dia aja yang ada. Jangan nampak yang lain. Wa ain nama tuwalu fasama. Kerana kita nak olahkan dia. Bila kita olah, nanti Allah bagi skill tu. Bila kita dah dapat maklumat ni Allah dah bagi kan, kita amalkan. Kita sungguh-sungguh wa ila rabbika farwa. Kita nak cari lagi. Sampai betul-betul tak ada betul. Dia punya sedap dia nanti. Dia punya ya Allah sedap. Itu Allah panggil ya ayatuhan nafsul. Allah akan panggil dengan panggilan manja Allah Ta'ala. Wahai jiwa yang tenang, wahai Rasulullah, wahai orang-orang yang duduk makam ni, yang dah nak betul-betul nakkan dengan aku, memang jiwa dia akan tenang. Dia akan kembali kepada Allah. Bukan kembali maknanya kau sana. Bukan. Kembali tu maknanya dia merasakan dah tak ada semua. Itulah kembali. Dia dah rasa kurba. Kurba ni dekat. Qarib, dekat. Tapi dekat tu, kita ingat dekat dan ni dekat ni. Rasa gula tu manis. Tadi kita kalau makan gula, jangan kita cari manis dia. Sebab kalau kita dah makan gula, pastilah manis. Betul? Jadi kita jangan cari manis ni. Sebab dah memang makan gula tu mah. Tapi kita kena ingat siapa yang bagi manis. Siapa yang bagi rasa manis tu. Jadi kita kena ingat tu, jangan cari manisnya. Kita kebanyakan manusia tu kata. Kita kalau makan durian, sedap ni durian. Kita cari sedapnya durian tu tadi. Silap kita, syirik kita. Kita kena cari kalau sedap durian, siapa yang bagi sedap. Kita duduk kat situ. Kita bersama dengan siapa-siapa pun dapat nikmat. Kita kena nikmat bersama dia. Siapa yang menggunakan nikmat itu lagi, kita nak tukarkan cepat tauhid dalam kehidupan kita tu. Kalau kita tak dapat buat macam tu, kita dalam keadaan kerugian nanti satu hari nanti. Ataupun kita akan rasa sendiri teguran-teguran Allah nanti. Disebabkan kita berhenti kepada, masih lagi pada sifat tu. Tak selesaikan siapa yang menggunakan sifat. Rupanya menggunakan sifat, baru semua sekali dia, tak ada yang lain. Baru selesai. Keempat-empat je syariat, tarikat, hakikat, mari. Tak boleh dipisahkan. Cuma kita belajar, pisahkan dulu. Bila kenal empat-empat tu, benda tu rupanya tak pernah pisah pun. Dia semua. Af'al dia, asma' dia, sifat dia, zat dia. Tak ada esa semua dalam tu. Allah tu. Nama pun esa Allah. Bentuk pun Allah, alif lam lam ha, itulah bentuk dia. Kan? Lagi apa pun dia nak bentukkan, tetap itu dia yang membentukkan. Ke ada siapa-siapa yang bentukkan? Ada. Semua Allah yang membentuk musawwir dalam perut ibu kita. Dia nak jadikan telinga dulu ke, hidung dulu ke, kita dalam perut ibu kita. Dia yang susun. Tali perut tu macam mana, berjuta-juta urat saraf. Siapa yang membentukkan tadi? Ya Allah. Baru kita tahu betapa kerdil, halus, tak ada apa benda kita. Dia membentukkan. Saraf-saraf kita berapa juta saraf-saraf, urat-urat kita. Allah yang memusawir, membentukkan dalam. Bila kita dah lahir, dah besar, kita bertindak berbalah-balah dengan Allah. Kita tak mau taat perintah Allah. Apa tu? Apa sebab dia? Sebab kita tak menjumpai jalan tu tadi, yang maknanya kita minta ihdina siratal mustaqim, tapi kita tak duduk kat landasan yang menuju ihdina siratal. Kita menuju kepada ghairil ma'dud. Bukannya jalan yang sesat yang, tapi dalam pada itu kita sebut ihdina tunjuk. Tapi sebenarnya kita dah ikut jalan yang kedirian dalam jalan hawa nafsu. Bukan jalan yang benar tu adalah jalan meniadakan diri, yang adanya setiap kehidupan sesaat kita rasakan dia je. Dan apa perbuatan-perbuatan yang akan berlaku, semua kita dah tetapkan, ya Allah, semua perbuatan kau, semua engkau, semua. Rasulullah gitu, la haula wala quwwata illa. Macam Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin.
Kalau aku rasa ada diri aku, zalim aku. Tapi engkau aja yang benar. Aku nak duduk kat benar. Kat duduk dengan engkau aja. Supaya lebu aku dan engkau. Tapi kalau aku ada diri aku, zalim. Aku dah zalim, ya Allah. Itu. Habis, berapa selagi masyarakat kita, umat Islam ni tidak kembali betul-betul. Maknanya kembali tu maknanya meleburkan diri. Itu ibaratkan meleburkan diri tu maknanya cari jalan supaya yakin kita ni tak ada. Yang ada hanya dia. Barulah yang dikatakan kembali. Datang pun dengan dia, kembali pun dengan dia. Sentiasa dengan dia. Tak pernah pisah pun sebenarnya. Tak pernah berpisah. Dia aja. Dia aja yang hidup. Kalau kita rasa kita ni ada, nanti kita fikir, nanti kalau aku mati macam mana? Sebenarnya engkau sendiri sekarang ni mati. Lah. Tapi kau rasa kau hidup, engkau akan memikirkan mati. Beratlah mati. Itu tekanan. Jadi orang yang banyak ingat mati ni, dia selamat. Sebab apa? Dia lama-lama dia kata, aku pun memang tak ada pun. Yang ada aku takikkan, la ilaha illallah, yang hidup hanya Allah. Jadi aku tak risau memikirkan nak mati. Sebab aku dah memang tak ada. Yang ada hanya Allah. Itu skill yang Rasulullah dapat. Jadi kita ni berangan-angan seolah-olah kita ni dibagi hidup, kita rasa kita hidup. Lepas tu kita rasa cerita kita. Kita ada mak, kita ada ayah, bila dia meninggal atau kita pergi dulu, kita dah risau lah. Kita risau sebab apa? Sebab kita rasa kita hidup. Sebenarnya kita mati, semua yang ada pun mati. Habis tu mak aku hidup apa? Itu semua menceritakan dia yang hidup. Cuba ulahkan. Tenang tak kita? Kita akan nampak pertenangan. Ya Allah, tenang punya ini, ya Allah. Ini kehidupan baru aku, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah bagi aku geliga engkau, ya Allah. Kau telah bagi rahsia engkau, betul-betul aku kenal, ya Allah. Baru aku tahu rupanya aku bersyahadat di hadapan kau, ya Allah. Baru aku tahu rupanya aku tak pernah hidup, yang hidup hanya engkau. Jadi dalam kau bagi aku hidup ni sebenarnya menceritakan hidup engkau, ya Allah. Diri engkau, ya Allah. Tolong jangan lagi bagi aku setelah engkau dah Rabbana la tuzigh qulubana. Kau dah bagi hati aku dulu kan, hati aku teruk. Kejap ingat engkau semua macam-macam aku melanggar macam. Tapi bila engkau dah selamatkan aku, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Janganlah kau balik ke baik aku, adik-adik kedirian aku balik. Tolonglah, ya. Walau sesaat aku dah tahu engkau dah selamatkan aku. Dulu tu aku rasa kedirian aku. Rupanya bila kau dah kenal, kau dah selamatkan aku, ya Allah. Rupanya aku ni tak ada, engkau je yang ada. Menceritakan hal engkau. Tolong, ya Allah, jangan tuzigh qulubana, jangan kau dah selamatkan jiwa aku, jangan kau kembali. Jadi kita banyak-banyak kau sebut tu. Supaya tegur diri kita hanya merasakan Allah. Itu tempat yang paling benteng. Tak ada dia, yang ada hanya hidup dia. Nanti semua kita nampak semua dia pun sembah. Fir'aun, Namrud, Iblis. Siapa lagi? Apa pun kita nampak dulu musuh-musuh dah, sebenarnya itu bukan musuh kita. Memang tu musuh jugalah, tapi sebenar-benar musuh nombor satu adalah kita merasa ada kedirian. Tapi bila kita dah dapat kalah tu, kita tak nampak tu musuh tu semua lemah. Sebab tu semua atas izin la tataharaku. Semua atas izin Allah kita dah nampak gitu. Jadi mudah tak kita nak menghadapi mereka semua? Walaupun keliling kita penuh dengan iblis, syaitan, jin dan semua jadi zombie, kita tetap tak risau. Tapi yang risau keliling kita para nabi, wali-wali Allah, tapi kita tak dengan, kita merasa ada diri. Itu yang kita risau. Itu yang paling kita risau. Jadi jangan jadikan pengakhir zaman ni sebagai untuk kita melemahkan diri kita dengan Allah. Sebenarnya tidak. Malahan Allah dulu dan sekarang sama aja. Tetap kita kena duduk dengan apa keadaan zaman pun, akhir zaman ke awal zaman ke, tetap kita dengan, tak ada alasan kata akhir zaman kita tak boleh dah. Tak ada. Itu tertipu kita. Allah tak pernah zalim macam tu. Allah tak pernah. Kita yang menzalimi diri kita sendiri. Sebab apa? Kita tak mahu pertama sekali siapa yang menciptakan kita, siapa yang hidupkan kita, kita tak nak cari siapa. Itu punca segala
Kasihan. Oh, aku banyak ibadah, aku sedekah ni, pasti aku tak. Memang. Tapi nombor satu akan disoal. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Allah akan suruh malaikat tengok. Bila dia soal tadi, perut, kau tak payah cakap dah. Allah Tuhan, Rabbi, Tuhan tak payah. Automatik nanti. Kalau betul kehidupan kau di dunia, kau dah kenal Allah, malaikat pun tengok, okey, lulus dah. Kau tak payah jawab. Tapi kalau kat dunia lagi kau cakap, Tuhan aku Allah lah, tak ada lain, penipu. Engkau kazib. Ketika dunia kau tak ada rasa malu, tak ada rasa takut Allah Ta'ala. Kau fikir hawa nafsu sendiri. Kau buat ibadah, kau nak tu, nak ni, macam-macam kau minta dengan Allah. Kau kata kau ni, aku soal Tuhan kau siapa? Kau kata Allah. Sebenarnya aku tanya nama. Tapi kehidupan kau di dunia tu dengan siapa? Itu maksud man rabbuka. Siapa Tuhan? Bukan dikata siapa nama Tuhanmu. Bukan dia tanya nama. Dia tanya siapa Tuhan kamu. Ha? Apa kalau automatik kalau kau dah kenal dia. Ha? Ibaratnya kau tanyalah Allah sendiri. Malaikat, sebenarnya malaikat pun yang mengkanak soal tu, dia pun bukan main semua orang dia boleh soal. Atas izin Allah suruh soal, baru soal. Ke mesti setiap orang masuk dalam kubur kena soal? Itu mentaliti kita, silap. Rasulullah ada ke kena soal? Sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, ada? Pernah dengar? Umar, Sayyidina Umar tu bila wafat ada pertama, tanah dia merah, baru lepas tanam. Sayyidina Ali nak dengar tu. Ya Allah, lihat, bagi aku lihat dan bagi aku dengar. Garangnya manusia macam Sayyidina Umar ni, macam mana kalau mungkar nakir datang? Dia minta pada Allah. Baru aja makan, baru beberapa orang cabut semua, Sayyidina Ali tekap ke telinga dia. Dan Allah bagi penglihatan, tengok. Datang dua malaikat. Atas kaki dan mungkar nakir. Nak datang, bunyi kan. Bunyi macam menggerikan. Macam halilintar macam tu. Saya nama masuk kan tu, masuk Allah Ta'ala masuk tu. Saya nama kata, siapa ni? Batal rabu malaikat mungkar nakir. Saya nak kata, ya Allah. Mungkar nakir dia tengkingnya tadi. Siapa ni? Tak sempat sampai mungkar nakir. Nampak? Sebab orang yang ketika di dunia dia hanya dia dengan Allah, dia tak takut dengan siapa-siapa. Dia hanya dia risau, dia rasa ada diri dia, ataupun dia sentiasa merasakan Allah. Jadi makhluk-makhluk ni apa dia heran. Dia tak percaya dengan lain, semua ni ada kekuatan. Sayyidina Umar dia tak percaya semua ni, semua manusia ke makhluk ke hebat macam mana pun dia tak percaya. Dia kata atas izin Allah. Dia manusia yang jenis macam tu. Special sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar pula keyakinan dengan Allah sebab Rasulullah dalam gua tu kan, kena patukkan ular kan, dia tahan dengan kaki Abu Bakar kan, nak bagi Rasulullah jangan kena patukkan. Berpeluh-peluh menahan bisa tu tanpa dia keluar suara. Sampai Rasulullah beritahu jangan risau. Tapi Abu Bakar tetap senyap tu. Dia nak keluar daripada mulut Nabi. Allah tu dekat maknanya. Wallahu ma'ah. Allah tu lebih dekat maknanya. Allah tak tinggalkan kau. Allah ada dengan kau sentiasa. Dia nakkan perkataan tu daripada mulut Nabi. Jadi dia dapat. Itu pasal Sayyidina Umar dah tahu Abu Bakar ni memang 24 jam on je. Berpuluh tahun hidup dia, aku tak pernah tengok dia ada kedirian dia. Memang pakar berpuluh tahun. Kita kejap kan keluar dia rasa diri dia tak. Macam mana dia punya sungguh-sungguh wa ila rabbika farghab. Betul-betul harapan dia Allah Ta'ala tu macam mana dia skill dia buat. Dia menafikan diri lah. Rasulullah kata nak barukan iman kena nafi. Tak ada, selalu rasa tak ada. Tinggilah iman kau, barulah iman kau seperti asal. Tak nak nampak yang lain. Di alam roh kita kan asal-asal dengan Allah aja. Mana ada kedai kopi ke ingat ni, ada isteri ke ada anak, tak ada. Kita tu. Habis kalau dah macam tu, lupalah isteri anak, bukan lagi cantik jadi. Bila kau rasa kau urus tu yang huru-hara, kau tak faham. Bila kau dah serahkan Allah Ta'ala, kau serahkan diri kau balik kepada aku bagi kau hidup, kau serahkan balik, hidup kau akan bahagia.
Tapi kalau aku bagi aja amanah hidup ni, kau rasa kau boleh uruskan, itu yang rosak. Sebab kau tak faham. Itu hidup aku bagi untuk menceritakan aku, bukan cerita hal kau. Kau sibuk nak cerita hal kau. Dia jalan terus. Jangan ada ditutup mulut, jalan dia. Bergoyang juga, tapi mulut tutup. Engkau ya Allah, engkau ya. Kena ombak memanglah bayun kan. Nanti kejap kan Allah reda kan balik. Tetap juga. Jangan dah reda lupa pula dia. Macam mana pun tetap. Mana pukul kuat macam mana pun dia nak rebah kan tetap. Ya Allah engkau. Biar rebah dengan kau juga macam mana. Ya. Tahan ke tak tahan, tetap dengan kau ya Allah. Engkau yang bagi semua. Aku nak tetap ke tak tetap, engkau tolong aja. Engkau. Aku nak dengan kau je. Kau nak buat macam ni macam ni. Ya. Rasulullah dia hisap. Minta pertolongan sampai angkat tangan sampai dapat ketiak. Mohonkan sangat. Ya. Bukan boleh, walaupun Nabi itu jam datang pertolongan, tak. Bersabar juga, dah angkat macam ni sungguh-sungguh pun kena sabar bertahun-tahun untuk nak takluk kota Mekah. Dan Allah dah bagi tanda engkau akan berjaya masuk Masjidil Haram dengan selamat, dapat gondol, dapat buat segala-gala. Kemenangan. Tapi nak dapat kemenangan tu bertahun-tahun baru tanda tu sampai dulu. Jadi kita kena ada kalanya gitu, bukan boleh tu jam nak sampai pertolongan. Allah nak bagikan dia punya skrip tu tepat pada waktu. Jadi jangan kita tekan-tekan. Kita ni bila ada diri kita tekan. Tak boleh jadi ni lambat kan, nanti dah datang nanti yang lain bisik. Ya, kalau kau lambat nanti ni kalau kau gini, kau gini, orang lain kebas kau punya harta, ni kau perniagaan kau lambat. Benda lain lah kan. Pesan kau ada ke dia? Cuba kau. Kalau dah memang hak aku Allah tak kata. Tak, rezeki tu tetap sampai. Kalau lah bukan, yang penting aku dengar. Ya, jadi dapat ke tak dapat, yang penting aku dengar. Ya, itu. Allah nak ajar kita gitu. Dapat tak dapat, baik tak buruk ke, tu kita duduk tu jangan. Yang penting dia yang bolak-balik yang kita jadi macam mana hati kita. Baik ke tak baik ke tak. Tak mampu, kita lemah longlai dapat. Apa yang disuruh skrip tu, suruh watak macam iblis. Wish, haji ni biar betul ada ke? Iya, kau tak kenal Allah memang kau rasa macam kau boleh ubah. Tak boleh. Kau semua bila bagi watak iblis semua, nanti kau nampak semua makhluk-makhluk Allah tu semuanya menzahirkan ataupun mentajalikan diri Allah. Jadi kau tak tahu nak bezakan tadi. Ini iblis, ini malaikat ni. Kau tak ada beza. Kau nampak semuanya dari sisi Allah semua. Kau nampak dari sisi Allah dah. Ni kau dah tak. Itu dah mudah. Allah dah tunjukkan, maknanya dia dah bagi skill kat kau. Untuk kau selalu dengan dia. Dia dah nak ajak berkasih sayang dengan dia maknanya. Dia ajakkan kau ke. Jadi apa yang kau nampak semua dah. Orang tu buat baik ke tak baik, kau tetap tak masuk dalam otak. Kau tahu, kau nampak tu semua, aku tak boleh risau, tu semua dah Allah Ta'ala susunan. Aku tak tahu benda nak susun nak jadi baik ke ni, buruk ke ni. Aku tak tahu nak fikir. Yang aku tahu tu semua daripada dia. Sudah. Tenang tak? Tenang. Inilah skill-skill yang tadi yang Rasulullah dapat daripada Allah Ta'ala, yang kita nak. Baru dapat kita dicintai oleh Allah. Sebab kita ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Mudah-mudahan peringatan kita pada hari ini, alhamdulillah, kita bawa dalam kita. Sungguh-sungguh wa ila rabbika farghab. Harapan kita jangan lain. Duduk situ. Susah macam mana pun tetap harapan kau. Ajar dia harapan kau. Bila dapat harta banyak, bila dapat nikmat macam mana, tetap Allah tu lebih nikmat daripada. Kalau kita kena susah macam mana, susah tu tak susah lagi. Bila aku tak harapan aku pada Allah tu lebih susah. Olah. InsyaAllah. Sama-sama. Bukan saya cakap ni saya lepas. Sama-sama. Saya pun tak mampu. Hanya saya selalu minta pada Allah, aturlah diri aku. Seperti mana yang kekasih kau minta. Jangan biarkan walau sesaat, walau sekelip mata, walau sedekuk jantung, aku ngurus diriku sendiri. Jadi saya, setiap kali saya kena ujian, saya akan, ya Allah tolonglah.
Dah lepas habis ujian pun tolonglah ya Allah. Kadang-kadang dah lepas habis ujian aku gagal. Bila kena ujian aku betul-betul dengan kau. Wa ila rabbika farghab. Bila dah lepas ombak kuat tu, lepas dah Allah Ta'ala dah tenangkan, awak tu tenang tu jaga-jaga. Kita tak nak gitu. Tenang ke apa pun, nikmat ke apa, tetap kita wa ilah, jangan lari tajuk. InsyaAllah sama-sama kita ya, sama-sama insyaAllah doakan sama-sama. InsyaAllah kita sama-sama doakan, saya doakan semua ya, sama-sama kita nak selamat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa adkhilni jannatan. Allahumma ya Allah, ya Allah, apa yang kekasih Engkau minta ya Allah, Nabi Muhammad SAW minta yang baik, itu juga yang